Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini saya nak bawa korang tengok satu game yang telah dimainkan oleh Fabiano Caruana menentang Alexander Lendemain. Baik, game ni dimainkan pada pusingan kedua di USA Championship, kejuaraan Amerika Syarikat pada tahun 2018. Jadi kat sini Fabiano Caruana bermain sebagai putih. Kalau korang dengar nama dia ni, mesti teringat makanan Itali kan, macam pasta ke, spaghetti kan, carbonara ke. Bunyi macam orang Itali kan. Memang macam tu. Sebabnya keluarga Caruana ni sememangnya orang Itali dan dia orang telah berpindah dan menetap di Amerika Syarikat. Caruana sendiri dia dilahirkan di Miami, di Miami, Amerika Syarikat. Miami ke Miami saya tak pasti. Yang pasti ejaannya ialah M-I-A-M-I. Korang sebutlah sendiri. Dia ni merupakan pemain nombor 1 Amerika Syarikat masa kini dan merupakan pemain nombor 2 dunia di belakang Magnus Carlsen. Dia juga berjaya memberi tentangan yang sengit kepada Magnus Carlsen ketika kejuaraan untuk merebut gelaran juara dunia baru-baru ni. Jadi dia memang seorang yang power, memang kuat Fabiano Caruana ni. Lawannya pula Alexander Lendemain juga merupakan seorang Grandmaster yang dilahirkan di Amerika Syarikat lah. Okey, jadi kita nak tengok game ni. Putih kat sini dimainkan oleh Fabiano Caruana, manakala hitam pula dimainkan oleh Alexander Lendemain. Caruana mula dengan E4, E6, D4, D5. Kita ada French defense kat sini. Dan Caruana telah pun membalas dengan knight ke C3. Ini French defense Winawe variation. Winawe variation ni dikenal pasti dengan lompatan knight ke C3. Lendemain membalas dengan bishop ke B4, membuat pin ke arah knight dan juga king kat situ. Ini merupakan move ataupun gerakan yang biasa dilakukan. Dan kat sini kita ada E5, tidak membenarkan knight hitam untuk melompat ke F6 kat situ. Dan seterusnya C5 daripada Lendemain menyerang pawn tengah di D4. Caruana A3 menyerang bishop. Bishop makan knight. Pawn makan bishop. Kat sini kalau kita perasan, Lendemain telah memutuskan untuk membunuh bishop tapak hitam beliau dengan memakan knight di C3. Dalam opening seperti opening French variation, sebenarnya bishop tapak hitam mempunyai peluang untuk membuat serangan ataupun inisiatif yang lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan bishop tapak putih. Tapi kat sini Lendemain telah memutuskan untuk membunuh bishop tapak hitam beliau. Baik, permainan diteruskan dengan queen ke A5 menyerang pawn di C3. Kita ada bishop D2 mengawal pawn. Queen lari ke A4. Caruana queen ke G4 menghiraukan pawn di C2 ni dengan idea untuk menyerang pawn di G7 kat situ. Jadi kat sini semestinya hitam tak boleh nak makan pawn di C2 sebabnya kalau hitam makan, putih akan makan pawn di G7 dan seterusnya rook di H8 ni akan mati. Selain tu, gerakan seperti G6 tak boleh nak dimainkan kat sini sebabnya seperti yang saya katakan tadi, bishop tapak hitam telah pun tiada dan hitam akan mempunyai kelemahan tapak hitam yang banyak kat sini di mana bishop putih ni boleh mengeksploitasi keadaan tersebut. Jadi disebabkan itu, Lendemain telah memainkan king ke F8 mengawal pawn di G7. Gerakan ni menyebabkan beliau hilang hak untuk membuat castling. Baik, jadi kat sini move yang biasa dilakukan oleh putih ialah queen ke D1 mengawal pawn di C2. Ataupun satu lagi move yang biasa dilakukan yang lebih selamat ialah rook ke A2 mengawal pawn di C2 juga. Tetapi Caruana telah memilih untuk membuat satu gerakan yang mengejutkan Lendemain. Ini merupakan preparation, persiapan beliau sebelum bermulanya kejohanan ni. Jadi awal-awal kat rumah, Caruana dah study, dah belajar benda ni. Dan tibalah masa untuk beliau mengejutkan Lendemain dengan gerakan H4. Ini merupakan pilihan gerakan yang baru dengan idea untuk pergi ke H5, H6 dan seterusnya menyerang king hitam yang telah pun tidak dapat castling kat situ.
Jadi Lenderman membalas dengan naik ke C6, meletakkan tekanan ke pawn di D4. Caruana teruskan dengan misinya, dia menolak pawn ke H5 dan seterusnya Lenderman terpaksa tolak ke H6, tidak memberi peluang untuk Caruana menyerang kingnya. Queen Caruana kembali ke D1 mengawal pawn C2, C makan D4 dan kat sini kita ada knight F3 dan seterusnya D makan C3, bishop makan pawn di C3. Caruana telah memutuskan untuk memberi satu pawn di D4 tu secara percuma. Tapi kat sini posisi ni kelihatan sedikit bagus untuk putih. Putih mempunyai sedikit kelebihan kat sini walaupun kekurangan satu pawn. Sebabnya kesemua piece putih ni mempunyai peluang yang bagus untuk keluar dengan cepat dan menyerang. Kalau nak dibandingkan dengan piece-piece hitam yang masih lagi tersekat kat situ dan tak keluar. Selain tu, king hitam juga telah hilang hak untuk castling dan ini sedikit sebanyak membantu dan memudahkan putih untuk melancarkan serangan. Jadi kat sini Caruana sebenarnya telah memasang satu perangkap yang senang, satu perangkap yang simple. Korang boleh pause video ni dan cuba untuk cari apakah perangkap yang sedang dipasang oleh Caruana kat sini. Rook ke H4, itulah perangkap yang sedang dipasang oleh Caruana. Dia ingin membunuh Queen di A4 ni sebabnya Queen telah terperangkap dan tak boleh lari. Jadi semestinya Alex ni merupakan nama comel kepada Alexander Lenderman. Kita panggil dia Alex je, senang. Okay, jadi semestinya Alex telah perasan tentang perangkap ni. Kenapa? Sebab beliau merupakan Grandmaster. Memangnya perasan lah benda-benda simple ni. Jadi dia telah bawa pawn ke G5, tak membenarkan rook ke H4. Tapi kat sini Caruana telah memilih untuk memakan on pozon. Pawn hash memakan G6. Kat sini korang jangan cakap ni tipu pula kan. Mana boleh pawn makan macam tu. Tak, ini ialah gerakan istimewa, gerakan on pozon kat sini. Lenderman queen ke E4 membuat check. Bishop block. Dan seterusnya queen makan G6. Mencuba untuk makan pawn di G2 sebenarnya. Dan seterusnya kat sini Caruana bawa queen ke D2. Kat sini kalau queen makan G2, sememangnya Caruana akan castling panjang dengan idea untuk rook datang ke G1 memerangkap queen dan seterusnya dia akan mempunyai peluang menyerang yang sangat-sangat cerah dan berbahaya kat situ. Disebabkan itu Alex tak makan pawn tersebut. Dia bawa knight G ke E7 mencuba untuk develop, untuk keluarkan knight dia. Kita ada bishop ke D3 menyerang queen. Dan kat sini queen makan G2 membuat fork kat situ. Dia membuat satu gerakan yang menarik kat sini iaitu king ke E2 dengan idea sekali lagi untuk rook datang ke G1 memerangkap queen. Sememangnya satu sacrifice pawn yang menarik kat situ untuk mendapat inisiatif membuat serangan. Dan kat sini Alex terpaksa menggerakkan queennya, kalau tak queennya akan mati dengan gerakan rook ke G1. Jadi dia telah bawa queen ke G4. Caruana rook ke H4 tidak membenarkan queen Alex untuk lari ke sebelah queen side. Jadi sekali lagi queen terpaksa undur ke G7 dan kat sini kita ada rook ke G1 menyerang queen. Kalau korang perasan kat sini queen hitam ni tak boleh nak lari kat mana-mana. Disebabkan itu Alex telah bawa knight ke G6 memblok serangan rook tersebut. Caruana sekali lagi membuat satu gerakan yang menarik kat sini iaitu rook ke F4. Saya ingatkan satu blunder, satu kesilapan. Sebabnya knight boleh makan rook sambil membuat check kat situ. Tapi sebenarnya kat sini kalau knight makan rook, queen boleh makan knight kat situ dan seterusnya queen hitam ni berada dalam keadaan yang bahaya dan akan mati sebab sudah tak ada ruang untuk dia larikan diri. Jadi disebabkan itu Alex telah memilih untuk bawa gerakan knight C ke E7 mencuba untuk mempertahankan knight G6 ni dan juga untuk datang ke F5 mengukuhkan lagi kubu pertahanan beliau. Tapi kat sini sekali lagi Fabiano Caruana membuat satu gerakan cantik yang simple iaitu bishop ke B4. Kalau korang perasan kat sini sebenarnya kita ada 3 pin yang sedang dibuat oleh Caruana. Yang pertama sememangnya bishop ni mempin knight dan juga king kat situ. Seterusnya kita ada rook di G1 ni mempin knight dan queen kat situ dan juga rook di F4 ni mempin
pawn dan juga king. Jadi terdapat 3 pin kat sini, sangat banyak Kalau hitam ataupun Alex cuba untuk melarikan diri dengan king ke E8, ini tidak berjaya sebabnya putih boleh bishop makan knight di E7. King terpaksa makan bishop tersebut dan sekali lagi Caruana boleh bawa queennya untuk membantu serangan ke queen B4 membuat check. Queen terpaksa ke E8 dan seterusnya. Sekali lagi Caruana boleh bawa piece-nya datang menyerang dengan bishop ke B5 membuat check. Jadi kat sini bishop terpaksa tutup, bishop D7, bishop makan bishop, king makan bishop dan kita ada queen makan B7 membuat fork iaitu check dan menyerang rook di A1 dan king tak boleh nak lari ke mana-mana selain ke E8 ataupun D8 dan seterusnya. Queen boleh makan rook di A8 secara percuma. Dan di posisi ini sememangnya putih mempunyai kelebihan yang banyak, kelebihan piece yang banyak dan king hitam masih lagi berada dalam keadaan yang bahaya. Oleh sebab itu, Alex telah memutuskan untuk bawa pawn ke A5 menyerang bishop di B4. Jadi di move yang ke-23 ni, Caruana telah membuat satu gerakan yang menyebabkan Alex terus resign dan menyerah kalah. Korang boleh pause video ni dan cari gerakan tersebut. Rook makan knight ke G6. Sememangnya knight di G6 tu merupakan satu knight yang percuma yang boleh dimakan. Kenapa? Sebabnya saya dah bagi tahu tadi, kita ada 3 pin yang telah dibuat oleh Caruana kat sini. Knight tak boleh nak makan rook, pawn juga tak boleh nak makan rook dan tinggal hanya queen sahaja yang boleh makan rook. Dan sememangnya kalau kat sini queen makan rook, bishop makan queen, pawn makan bishop dan seterusnya, queen makan pawn, putih mempunyai kelebihan queen, manakala hitam juga masih berada dalam kesusahan sebabnya pawn di F7 ni sedang diserang dan akan mati nanti. Satu game yang sangat menarik di mana Fabiano Caruana telah menunjukkan bahawa dengan persiapan opening yang bagus, yang cantik dan kemas, korang boleh mengejutkan pihak lawan korang dengan move-move ataupun gerakan-gerakan yang menarik dan tidak diduga dan seterusnya. Korang boleh mengambil inisiatif serangan daripada gerakan tersebut. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Korang boleh like, share dan juga subscribe kepada channel kami untuk terus memberi sokongan kepada kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.